Alhamdulillah, itu dia, kita doakan sebarang usaha dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih pada Fitri yang kini berada di Gaza. Semoga selamat pergi dan selamat pulang insyaAllah. Okey, para penonton, seperti mana yang kita janjikan, tetamu kita pada hari ini saya perkenalkan di sebelah kanan saya dulu, iaitu AR Syed Muhammad Radhi, Syed Sakaf, Ahli Lembaga Pemanggang Amanah Aqsa Sharif. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana memberi peluang kepada kami. Masya-Allah. Kategori anak muda kan? Insya-Allah. Insya-Allah, jiwa muda. Subhanallah. Dan seorang lagi yang confirm muda. Saya kenalkan di sebelah kiri saya iaitu saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Zain, selaku pegawai perhubungan awam Aqsa Sharif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Biasa orang kata Aiman tak kisah. Ya. Tapi Aiman ni Kisah. Kisah dengan Palestin insya-Allah. Aiman kisah, Aiman peduli insya-Allah. Okey, saya nak tanya dulu pada Tuan Syed, secara umumnya Aqsa Sharif, pergerakan Aqsa Sharif, apakah kelainan khususnya dalam pendekatan pada generasi-generasi muda? Silakan. Alhamdulillah, satu yang saya rasa kita kekuatan kepada Aqsa Sharif pada hari ini adalah kan golongan-golongan muda. Golongan-golongan muda ni kita rasa dalam keadaan sekarang ni bersemangat suatu hal lah. Tetapi semangat itu nak kita kena channelkan dengan yang baik. Salurkan. Aqsa Sharif pada hari ini kita kata kita ada 70 cawangan di seluruh negara. Dan keseluruhan cawangan tersebut, melainkan hanya di ibu pejabat kami yang ada full timer, pekerja sepenuh masa, keseluruhan cawangan-cawangan tersebut adalah dijalankan ataupun diperkuatkan, diperkukuhkan oleh aktivis-aktivis yang saya rasa setiap cawangan tersebut sekurang-kurangnya 70-80% adalah daripada golongan-golongan muda. InsyaAllah. Mereka inilah yang memberi idea baru, yang sanggup keluar, yang begitu bersemangat, yang begitu terasa dengan apa yang berlaku pada Gaza pada hari ini, dan kita merupakan suatu aset yang akan seterusnya membawa, kita kata, isu Gaza ini, isu Palestin ini maju ke hadapan lagi dan menjadi suatu isu ummah insya-Allah. Baik, saya nak tanya kepada saudara Aiman lah. Kalau kita lihat, kalau saya lihat background Aiman sebelum ni daripada mahasiswa lagi, Aiman dah mula bergerak aktif. Jadi bagaimana Aiman mengumpulkan semangat untuk begitu committed, ataupun apa yang menjadi inspirasi? Tak, orang lain kan ada sibuk PES 2015 kan. Dulu pun melayan juga tu. Bagaimana dalam masa duk melayan tu macam-macam lepak-lepak kan. Aiman tak rasa rugi ke? Bagaimana? So, terima kasih kepada Pak TV Jeddah kerana menyebut anak muda untuk bersama dalam isu ini. InsyaAllah, sebenarnya saya teringat ketika di tahun pertama ayah saya menghantar saya ke UIA pada ketika itu, bertanya soalan kepada saya. Dia kata, Aiman, bagaimana kamu melihat diri kamu 5 tahun akan datang? Wow. Dan saya berjawab, saya berkata, Abah, saya ingin menjadi seorang jurutera kimia yang berjaya. Dan ayah saya membalas, itu bukan jawapan yang saya nak, dia kata. Dan dia kata, saya bukan bertanya apakah pekerjaan kamu, tetapi apa yang kamu ingin sumbangkan selepas 5 tahun kepada agama dan juga bangsa. Wow. Dan saya keep on terngiang-ngiang. masa tu tak terjawab lagi lah. Tak terjawab lagi lah, sebab main PES lagi dan sebagainya kan. Tetapi pada tahun ketiga di UIA ketika itu, saya bergerak aktif dalam Aqsa Sharif, terutama dalam event ketika itu iaitu MyGMJ, Malaysia Global March to Jerusalem. Dan saya terbaca 2 buah kisah aktivis antarabangsa iaitu Rachel Corrie dan juga Tom Handal, di mana mereka ini dibunuh oleh Israel ketika mempertahankan rumah milik rakyat Palestin. Dan itu yang menyuntik semangat saya, bagaimana orang yang bukan Islam hanya atas dasar kemanusiaan sanggup mengorbankan nyawa. Tetapi kita yang beragama Islam kadang-kadang rasa tidak ada rasa izzah ataupun kurang penghayatan dalam isu Palestin. Kan? Dan sememangnya isu Palestin sangat dekat dengan kita kerana ia berkeirapan dengan isu akidah sepatutnya. Dan mereka inilah yang memberikan saya semangat lah sebenarnya. Kisah-kisah mereka yang membakar semangat saya untuk menjadi lebih baik daripada mereka, insya-Allah. I see. Kalau gitu, macam mana strategi Aqsa Sharif memenangi hati anak muda? Sebab biasanya kalau NGO Palestin ataupun apa-apalah NGO kemanusiaan, program dia ceramah. Forum ceramah. Kalau Aqsa Sharif, adakah begitu? Kalau bukan, macam mana? Sebenarnya satu yang saya rasa keuntungan atas anak-anak muda datang ni, mereka datang dengan berbagai idea. Kita mungkin tadi kata muda kan, bukanlah generasi lama macam saya ni kan. Tetapi kadang-kadang kita terbelenggu dengan idea-idea lama. Apa lagi yang kita boleh buat? Jadi blur kejap kan. Ya. So saya teringat apabila sebut idea-idea muda ni, mula-mula datang, saya ingat pada masa kami melancarkan MyGMJ yang pertama pada 2012, beberapa anak muda datang kepada kami kata, "Pakcik, kami nak buat flash mob."
Masa tu tak ada orang lagi buat flash mob. Perkataan flash mob orang tak dengar lagi. Apa ke benda? Apa benda pula ni? Flash mob ni. Kita pun cover lah kan. Kita Google lah apa benda flash mob ni. Nak tanya malu kan. Oh, tengok video YouTube ada. Oh, macam ni. Okey, tak ada salah. Kita nak buat flash mob untuk Palestin. So mereka memulakan flash mob ini di hadapan dataran di BKL, di Chowkee Road, di hadapan Sogo. Kita melihat perkara itu menjadi suatu idea dan menjadi suatu sumbangan yang baru untuk Palestin. Kita kata saluran baru untuk membawa isu Palestin. Pernah pula sekali datang dia kata datang, Pak Cik, kami nak buat duduk untuk Gaza. Duduk untuk Gaza, nak duduk apa cerita apa Gaza kan? Kita kena kerja kan. Tapi yang mungkin dah maklum kan, dia buat duduk untuk Gaza di KLCC itu. Bila dia cerita pada kami, ini sangat menarik. Tak kan? terfikir pula kan? Tak terfikir lagi. So idea baru ini kami di Asas Syarif sangat membuka ruang, sangat memberi peluang kepada mereka untuk memberikan idea baru. Di mana lagi ruang-ruang yang kita boleh masukkan idea-idea yang kita rasa simple tetapi idea itu boleh sampai. Sekarang ini kita nampak di YouTube kita ada Mr. B. Kita tak nampak benda-benda kecil-kecil macam tu boleh jadi satu idea yang boleh suntik semangat berkenaan apa-apa isu yang kita bawa. Apabila kami membuat minggu lepas, kami buat rally Save Gaza untuk Save Gaza Merdeka. Save Children for Gaza di Dataran Merdeka. Alhamdulillah. Ada bersama kami Mak Lotfi. Dia punya YouTube simple je kita rasakan, tapi dia simple, beberapa minit YouTube boleh sampai satu mesej. Cukup. Kan? Beberapa YouTube sampai satu mesej. So kita lihat anak-anak muda ini, Masya Allah, mereka mempunyai idea yang banyak. Mereka boleh memanfaatkan teknologi yang ada. Mereka tahu selok-belok keadaan dan mereka tahu taste anak muda yang bersama-sama mereka. Kan? Itu merupakan suatu kekuatan dan kami di Asas Syarif amat mengalukan dan memberi ruang yang seluas-luasnya kepada anak muda ni, insya-Allah. Kalau kita lihat visual di TV sekarang ini adalah apa? Antara program yang dilakukan oleh anak muda, ini berkaitan dengan ini apa? Ini berkaitan dengan flash mob. Flash mob. Ini lah flash mob lah. Nampak sangat awak tak muda. Saya tahu. Saya mana tahu kat Abang Amin sekali lagi tahap. Okey, flash mob ini. Ini dilakukan di mana? Ini saya rasa di UiTM Shah Alam. Kita ada Brigade Aqsa UiTM. Kita boleh dikatakan mempunyai sukarelawan di semua universiti lah di Malaysia dan mereka inilah yang menggerakkan isu-isu Palestin di universiti dengan cara yang kreatif. Wow, memang kreatif dan menarik dan tertarik. Dan satu lagi, ini adalah visual di Dataran Merdeka. Di Dataran Merdeka, kalau visual ini Ultras Malaya sedang melakukan canting. Dan Ultras Malaya adalah antara grup yang sering bekerja rapat dengan Asas Syarif untuk membantu isu inilah. Dan Asas Syarif adalah NGO yang saya kira secara official menginitiate, macam mana memulakan boikot. Malah Dr. Hafizi pernah menceritakan Asas Syarif dipanggil oleh satu rangkaian restoran. Betul. Merayu-rayu untuk menghentikan boikot. Saya bersama dalam ada kan. Jadi pandangan Aiman kan. Sebab saya juga pernah mengkritik setengah orang yang boikot supaya boikot dengan ilmu dan akhlak. Pandangan Aiman dalam soal ini. Terima kasih atas soalan cupu cemas. Yes. So isu boikot ni sebenarnya bukan isu yang baru. Telah lama dipelopori oleh sahabat-sahabat NGO di Eropah, di UK dan sebagainya. Dan kita mengambil inisiatif boikot ni kerana kita melihat ini adalah satu usaha yang mudah untuk kita melepaskan Palestin. Tak habis, save lagi. Yes. saya boleh analogikan Israel ini seperti octopus. Banyak kaki dan cengkamannya kuat. Dan salah satu usaha untuk melepaskan salah satu cengkaman adalah melalui isu boikot. Dan usaha ini sebenarnya kalau di Malaysia telah bermula, yang kita fokuskan hanya kepada barangan. Kalau di luar negara mereka memfokuskan bukan saja kepada barangan tetapi juga kepada kebudayaan Israel itu, pendidikan, boikot akademik dan juga entertainment, hiburan. Kalau kita lihat Amin pelakon yang Amin suka, Mark Ruffalo juga antara yang ni kan. Dan itu saya ingin memuji dia mengkritik. Dan saya memuji anak-anak muda di Malaysia khususnya yang bersama kami dalam isu boikot ni. Cuma kami sarankan supaya boikot biar berisi, jangan beremosi. Maksud berisi itu adalah boikot dengan kefahaman yang jelas tentang isu boikot ni. Dan oleh itu di Asas Syarif kita mempunyai satu badan iaitu PACE, Palestine Center of Excellence, yang memfokuskan kepada penghasilan artikel-artikel dan juga jurnal berkaitan dengan boikot. Dan boleh baca dan
dengan kefahaman yang tuntas dan juga hebat tentang isu boikot ni, boleh drive lagi isu boikot ni untuk berjaya lah, insyaAllah. Setakat ni apa kesan boikot yang kita boleh nampak kongsi dengan para penonton? Kesannya Orang kata tak ada makna Tak ada ni efek boikot. pun. Efek pun. Kejap je tu, ni semua kejap je ni. Sebulan dua je. Ini menurut semua dalaman lah ya. Alhamdulillah, memang sebenarnya boikot sangat-sangat memberikan kesan kepada mereka. Kerana kalau kita lihat di dada akbar Israel dan sebagainya, Parlimen Knesset Israel sudah mula mewartakan undang-undang boikot dan sebagainya untuk membanteras boikot supaya lebih berleluasa. Kalau di Malaysia pun kita nampak rangkaian-rangkaian restoran ini sudah mulai lengang. Dan kita berharap kita bukan ingin memufliskan restoran ini, tetapi kenapa kita boikot? Kerana selepas mereka menukar polisi, kita ingin makan di tempat tersebut. Betul tak? Nak bagi dia insaf. Ya. Dan ini juga disebut oleh Abang Aflin Chowki bahawa kita boikot bukan untuk melingkupkan dia, tapi kita boikot untuk sampai tahap dia kata okey fine, kami dah tak bagi duit pada Israel. So Main lah makan. Main lah makan. Betul. So strategi mengambil antaranya Abang Aflin untuk join, dan dia begitu committed. Dan sejauh mana dia mampu menarik orang muda untuk menyertai Aqsa Sharif? Kita lihat orang-orang seperti Afri Chowki dan selebriti-selebriti lain yang banyak membantu. Saya ambil contoh yang mudah sajalah. Apabila kami mula mendekati Afri Chowki, lebih kurang dalam setahun lebih 2 tahun yang lepas, di Facebook kami mungkin pada masa itu ada 3,400,000 likes, kan? Tapi apabila kita approach dia cerita isu Palestin dekat Facebook dia ada 1.5 juta likes, kan? Dia friends. So isu ni menjadi meletup dengan tiba-tiba, kan? Itu adalah saluran yang mereka sendiri. Ada orang kata kami mempergunakan Afri Chowki. Afri Chowki memang saya dipergunakan, tapi dipergunakan untuk Palestin, kan? Dan dia ikhlas. Orang seperti ini. Jadi ini adalah merupakan satu peluang, dan kita lihat banyak-banyak selebriti lain, bukan saja bersama dengan Aqsa Sharif. Banyak-banyak selebriti lain juga bersama dengan NGO lain, Aman Palestin, dengan MAPIM, dengan Muslim Care pun ada. Dan ini kita rasa semua pihak, semua lapisan masyarakat dari pelbagai karier, termasuklah artis juga, ada ruang-ruang untuk menyumbang kepada masyarakat, menyumbang ruang untuk memberitahu, membawa imej isu Palestin ini kepada masyarakat. Jadi gunakanlah ruang-ruang ini, pergunalah kemampuan dan kelebihan yang ada pada diri kita, pada diri masing-masing, insya-Allah ini menjadi saham kita di akhirat nanti. Bila berkaitan menggunakan ruang-ruang ni lah, saya suka untuk bercakap juga berkaitan dengan anak muda yang menggunakan ruang-ruang ni secara emosi. Kan yang termasuk sekarang ni biasalah darah muda kan. Hamasah. Darah muda yang lebih cenderung kadang-kadang mempertahankan hak bersuara, mengkritik dan sebagainya tanpa informasi dan juga maklumat yang cukup. Bagaimana Aiman sendiri melatih diri? Anda kata dapat satu maklumat tu tapis dan baru mengawal publish. nafsu Hamasah. Bagaimana? Okey. Terima kasih atas soalan. Dulunya memang saya ni seorang yang hamasah terlebih. Tetapi setelah saya banyak membaca hasil tulisan Hassan Al-Banna, dia banyak melembutkan hati saya. Bahagian usul Ishrin ke apa? Ya, semua. Okey. Tak khatam lagi lah. Saya tertarik dengan 4 rukun yang digariskan untuk pemuda. Kerana bagi Hassan Al-Banna, pemuda ini merupakan tunjang kepada sesuatu perjuangan. Apa sahaja perjuangan, pemuda adalah tunjang kepada perjuangan tersebut, untuk kejayaan perjuangan tersebut. 4 rukun tersebut adalah, yang pertama adalah keimanan, keikhlasan, yang ketiga adalah hamasah, semangat, dan yang keempat yang terakhir adalah amal. Keempat-empat elemen ini jika kita rangkumkan, satukan, ia akan membuatkan kita ni rasional dalam apa sebut isu. Tembaklah apa segala isu pun. Jikalau kita hadam keempat-empat ni, kita membumikan 4 rukun ini dalam diri kita sebagai seorang pemuda, insya-Allah kita mampu menghadapi anasir-anasir yang buruk, insya-Allah. Dan kan bang ni ada macam cadangan menteri untuk menutup Facebook kan. Dia kata nak dikaji. Pandangan Aiman dalam kita menggunakan media sosial, khususnya ada kata Facebook ni Yahudi kan. Pandangan Aiman macam mana? Sentimen Yahudi ni bahaya sebenarnya. Bila kita kata ada Yahudi yang baik kan. Bila kita kata tentang boikot, mula dikaitkan individu dengan Yahudi dan sebagainya. Kita perlu jelas bila isu boikot ini ia bukan isu Yahudi tetapi isu menyumbangkan dana kepada Israel. Jikalau dia Islam sekalipun, kita akan boikot. Jika dia secara jelas menyumbang kepada Yahudi. Dan berkenaan dengan isu Facebook ini, saya menyeru anak-anak muda supaya memanfaatkan media sosial ini dengan bermanfaat. Sebarkan tentang isu-isu Palestin, Syria dan sebagainya. Biar backfire balik. Dan manfaatkan teknologi untuk
mengalahkan dia. Okey. Dan bagi Tuan Seni, Tuan Syed, Ya. rancangan jangka masa panjang supaya Aqsa Sharif akan lebih relevan, lebih evergreen, khususnya di kalangan anak muda. Ialah sebab yang lama akan pergi kan, yang muda pun tak lama akan tua. So generasi-generasi akan datang supaya adanya yang Sabana kata mata rantai perjuangan. Betul. Dan insya-Allah kita merasakan isu Palestin ini mungkin menjadi isu yang panjang. Dia telah lama pun dan kita tidak tahu berapa lama lagi ia akan mengambil masa. Mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi atau 50 tahun lagi. Seperti mana Palestin sendiri mempersiapkan anak-anak muda mereka untuk masa depan memperjuangkan isu ini, satu masa yang mungkin generasi-generasi yang akan datang yang akan mengambil buah-buahnya, memetik buah-buahnya. Begitu juga kita, bukan saya rasa merasakan Aqsa Sharif sajalah, tetapi seluruh rakyat Malaysia yang kita merasakan isu ini sebahagian daripada isu kita, isu akidah kita, isu ummah kita. Kan? Kita kena mempersiapkan anak-anak muda daripada sekarang untuk memahami isu ini tetapi dengan kefahaman yang benar. Bukan kita kata tadi dengan semangat semata-mata. Barulah bila apa pun yang datang, apa pun yang disogokkan kepada kita, apa pun yang datang melintas depan kita, kita tidak melatah. Sekarang ni kadang-kadang banyak perkara datang, isu berbagai-bagai masa datang. Media masa dengan keadaan yang terbuka sekarang, media sosialnya, internet yang terbukanya, macam-macam information yang datang. Mungkin betul, mungkin tidak, kan? Jadi kita perlengkapkan dengan asas-asas kekuatan kepada anak-anak muda kita dengan keimanan yang betul, dengan fikrah yang jelas, dengan jalan perjuangan yang benar. Dengan ini apa pun datang, insya-Allah di masa mana pun 10 tahun akan datang, generasi akan datang, mereka akan tetap bersedia. Perjalanan ini panjang insya-Allah, tetapi perjalanan yang panjang ini akan bermula daripada langkah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Cukup inspirasi ayat yang last tu. Okey. Baik, saya nak tanya kepada Aiman lagi sedikit berkaitan dengan kalau kita cakap pasal isu ataupun media sosial ni. Salah satu perkara yang memberi kesan dan memberi tamparan adalah bila sesuatu isu itu menjadi trending, di viral dan trending. Ada tak Aiman create apa-apa jenis hashtag ataupun kempen ataupun yang supaya kita semua anak muda ni boleh memviralkan dan mentrendingkan isu tersebut? Ya, okey, kalau di Facebook Aqsa Sharif sekarang kita sedang trendingkan Pray for Gaza, dan juga Operasi Badar. Operasi Badar. Kita mengambil inspirasi daripada Ramadan untuk meneruskan dan semangat Al-Qassam. Semangat Al-Qassam, insya-Allah. We are all Al-Qassam. Yes. Dan isu itu yang kita banyak kedepankan di Facebook Aqsa Sharif dan juga di Facebook page iaitu Palestine Center of Excellence. Sambutannya bagaimana setakat ini? Sambutan alhamdulillah sangat memberangsangkan, dan banyak kami mendapat feedback dari anak-anak muda, ramai yang ingin bekerjasama melalui cara yang kreatif. Ada sekumpulan anak muda ini, kumpulan breakdance. Wow. Ingin bekerjasama untuk menari untuk Palestin. Saya pun tak tahu bagaimana mereka nak menari menyelitkan Palestin. Macam mana nak breakdance boleh. Tapi insya-Allah kami akan membuka ruang kepada anak muda untuk bersama kami untuk memperjuangkan isu Palestin dengan lebih. Maksudnya tak ada harap sebarang apa jenis kreativiti yang ingin menyumbang menyampaikan mesej insya-Allah. kepada ni. Kita sangat buka. Jangan langgar syarak sudah. Buat bagian tak boleh. Okey. So pesanan Tuan Syed kepada para penonton sebelum kita menutup pentas Assalamualaikum. Pesanan kami insya-Allah semoga pertamanya kami mengucapkan terima kasihlah bagi pihak Aqsa Sharif dan saya rasa bagi pihak berbagai-bagai NGO yang bekerja untuk Palestin, yang membantu Palestin, sama ada NGO-NGO yang memang berdedikasi untuk Palestin ataupun NGO-NGO umum, ke atas sumbangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia selama ini merupakan suatu sumbangan yang amat dihargai. Nama baik Malaysia di Palestin amat jelas di kalangan penduduk Palestin. So insya-Allah kita teruskan. Dan suatu yang kita nak kena jelas, yang satu nak kita kena buka adalah bahawa perjuangan ini mestilah dengan ilmu, kita katakan tadi, dan bukanlah dengan semangat semata-mata. Dan suatu ruang baru yang saya ingin mengajak kepada kita untuk membuka, terutamanya dipelopori oleh anak-anak muda mungkin, menjadikan isu Palestin ini benar-benar isu kemanusiaan, bukan semata-mata isu umat Islam, bukan semata-mata isu di kalangan orang Melayu di Malaysia ini saja, tapi ini ialah isu yang kita kata across bangsa dan across religion. Kan? Ini kita kena mengakuilah bahawa isu Palestin dalam konteks Malaysia ini walaupun sangat membantu tetapi masih agak terkepung dalam kepompong itu. Jadi kita semua mempunyai peranan, kita semua mempunyai kawan. Kita mesti ingat bahawa peratus orang Islam di Malaysia ini mungkin dalam lebih kurang 60% sahaja. So mempunyai satu segmen masyarakat Malaysia yang lain yang besar yang boleh menyumbang kepada isu ini. Dan kita tak boleh menyalahkan mereka kalau kita tak pernah cerita kepada mereka. Kan?
kita tak boleh menyalahkan mereka kalau kita sendiri tak memberi penerangan kepada mereka. Kita kata mereka anti-Islam tapi kita tak pernah cerita Islam kat dia. Betul. Dan cerita pula yang mengarut kan. Kita cerita. Jadi dia tengok daripada media masa. Kita tahulah macam-macam media masa tunjukkan. Jadi itulah pesanan kami bahawa kalau boleh kita nak lonjakkan isu ini, nak buka kepada isu ini dan semua mempunyai peranan dengan kawan-kawan kita di pejabat, di jiran dekat rumah, di kampung dan sebagainya, agar isu ini benar-benar menjadi isu umat dan isu kemanusiaan. InsyaAllah. Baik Tuan Syed dan Aiman, terima kasih banyak. Dan nampaknya Khosrow Sharif dah berjaya melonjak ke golongan anak muda. Betul. Lepas ni next mission pada non-Muslim pula. Ya, insya-Allah. Okey. Baik para penonton, nampaknya kita sudah pun ada punya rancangan kalan. Ya betul. Alhamdulillah hari ini kita dah banyak kita kongsikan dengan anda semua berkaitan dengan update dan juga perbincangan terkini kita dah kongsikan. Alhamdulillah. Dan semoga kemenangan Erdogan memberi sinar baru kepada warga Palestin. Dan sebelum kita menutup, mari kita renung kata Hassan al-Banna. Kata beliau ialah kita bukannya memulakan ataupun mengakhiri perjuangan, tapi kita adalah mata rantai perjuangan yang saling bersambung antara satu generasi dengan generasi yang lain. Jadi generasi saya, generasi lain, generasi Aiman, generasi Tuan Syed, anda semua, kita tak pernah putus, malah kita akan bersambung bersama sampai ke hari akhirat. Perjuangan akan tetap diteruskan. Okey,